Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Rabbani Syekh Wandau bin Wan Abdullah bin Idris Al-Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau kat mana wa fiha yahsulu lahu khulwah, situ. Wa fiha yahsulu lahu khulwah ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaihi. Wa fiha turfa'u an qulubihim hujubu wal astaru wa tajalli fiha haqa'iqul asrari wa tashruku fiha anwaru wa fiha takunu munajatu wal musafat wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Maka padanya, yakni pada sembahyang, hasillah baginya bagi seorang yang sembahyang itu khalwah, ia seseorang sertanya serta Tuhan dia. Di dalam sembahyang, apabila kita akad takbir, kita masuk ke hadratillah. Apa masuk ke hadrah ini? Kita merasai Tuhan. Sama ada kita merasai kewujudan Tuhan. Kita merasai apa yang kita sebut tu Tuhan dengar. Apa yang kita buat Tuhan tengok. Apa yang kita fikir itu Tuhan tahu. Maka kita pun masuk ke dalam hadratillah dipanggil. Maka kadang-kadang orang tak terasa lagu tu. Sekalipun dia masuk dalam hadrah. Hadrah ni, perkataan hadrah ini biasa digunakan oleh ahli-ahli sufi. Ahli-ahli sufi kata, mari kita masuk ada hadrah malam ni. Hadrah ini satu majlis zikir yang dibuat oleh ahli-ahli sufi supaya manusia hadir hati dengan Tuhan. Di dalam majlis tu disebut nama Tuhan. Disebut nama Nabi, dipuji Tuhan, dalam tu dipuji Nabi, dalam tu maka hati manusia penuh dengan Allah dan Nabi Muhammad. Tujuan dia. Maka kalau orang masuk di dalam hadrah tapi hati dia masih lalai, dia bukan dalam hadrah. Tetapi kalau orang tak masuk dalam majlis hadrah pun, tetapi hati dia sentiasa dengan Tuhan, maka dia di dalam hadrah dia panggil. Kita pun panggil hadrat juga. Ke hadrat ni. Wa ila hadratin Nabi, ke hadrat ni maknanya ke pangkuan. Maka di dalam sembahyang seseorang itu berkhulwat dengan Tuhan. Khulwat ini apa maksud berkhulwat? Bersunyi-sunyi.
berseorangnya dengan Tuhan. Ada orang siapa perikat tidak merasai kewujudan apa-apa. Tak rasa ke apa. Dia duduk mana tak khabar. Semaya atas surga kau semaya di rumah. Apabila sebut Allahu Akbar tak khabar. Semaya di Malaysia kau semaya di Tanah Harak kau semaya depan Kaabah kau tak rasa apa. Oh sunyi nah dia dengan Tuhan. Khulwah dengan Tuhan. Ada orang duduk depan Kaabah pun semaya. Tapi penuh benda dengan dia. Tak sunyi dia dengan Tuhan. Penuh dengan makhluk keliling hati dia. Maka serabut perut 20. Tuhan pernah menyebut kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud. Wahai Daud, bersihkan rumahmu. Wahai Daud, bersihkan rumahmu supaya aku boleh berdiam di dalamnya. Gapo dia rumah Tuhan? Gapo dia rumah hak Tuhan boleh duduk? Yakni hati-hati kita. Bersihkan hati kita daripada selain Tuhan. Tak boleh buat semacam 5 minit tak apa dah. Tai nak semaya, tai semaya. Tak apa dah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Itulah tepat kita rasa paling sedap sekali, paling rasa bertenaga sekali, paling rasa tenang apabila seorang hamba bersunyi-sunyi dengan Tuhan dia. Dengan hamba dengan Tuhan dia. Hak tu rasa paling sedap sekali. Kerana orang bercinta ini, orang berkasih, tidak suka ada orang mengintai perbualan dia dengan kekasih dia. Maka dia suka berkhulwah. Sekalipun semaya atas masjid, sekalipun penuh orang pernah depan dia, tetapi dia rasa sunyi lah dia dengan Tuhan. Lagu mana nak rasa sunyi, kena latih. Latih tutup telinga, latih tutup mata. Tutup mata kejel gini, tu panggil pejel. Tutup mata, jangan winapuk biar selain Allah Ta'ala. Maka pada masa inilah kita rasa kita sore lah dengan Tuhan. Semaya lagu ni lah orang naknya. Bukan kata semaya gitu, kosi-kosi. Tak semaya lagu ni. Maka katanya Syekh Daud, dalam semaya kita boleh benda ni. Dalam tempat tak semaya mungkin payah sikit. Sebab apabila semaya tak ada orang dah nak kita, nak suruh beli, nak suruh gapo. Demo semaya tu tak seduk ganggu lah. Berarti zahir pun kita tak terganggu dah, maka batin pun jangan terganggu juga. Dan dapat asing dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Mujala wal infiraq, rasa sore dengan Tuhan. Ada orang katanya dia hamba kalau nak kecek dengan Tuhan hamba semaya. Hamba kalau nak kecek dengan Tuhan hamba semaya. Dia pun sebut bismillah. Tu kecek dengan Tuhan tu. Apabila hamba nak dengar suara Tuhan, apabila hamba nak dengar Tuhan ni balas kau tidak, hamba baca Quran. Maka hamba tengok perkataan dia. Hak kita baca tu jawab daripada Tuhan. Maka hamba di antara bercakap dan dibalah percakapan hamba. Tu hidup ada orang lagu tu. Kita duduk dalam semaya penuh penat masuk dalam kita. Pas lagu mana? Ada kodok. Dalam satu masa dalam hidup kita pernah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidur dengan Tuhan. Pernah kodok satu malam time kita nak perebah diri kita, letak kepala kita buat kosong belakang kita dengan Tuhan saja. Biar tidur gak semalam dengan Tuhan. Tidur biar rasa tidur. Allah ya Allah aku duk kecek dengan dia siapa jenera. Rajin kodok buat. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ada amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Bukan kata tidur dengan Tuhan. Tuhan jadi bertokor ke apa dia. Kena faham istilah dia panggil. Tidur dengan Tuhan dia panggil. Benda-benda lagu tu cukup asing bagi kita. Sebab kita tak pernah fikir pun benda lagu ni. Perbuatan lagu ni kita tak pernah fikir. Kita sekarang duk fikir lagu mana perniagaan kita semakin maju. Lagu mana pitih kita semakin banyak. Lagu mana goni-goni semakin banyak. Tetapi kita dengan Allah tak pernah fikir. Maka ahli-ahli sufi, ulama-ulama, kekasih-kekasih Tuhan, setiap malam, setiap detik duk fikir lagu mana dia boleh duduk dengan Tuhan. Sebab tu pun dia tak ada masalah. Dunia dilanda oleh penyakit. Seolah-olah tak ada penyakit di sisi dia.
Dunia dilanda kemarau seolah-olah tidak ada kemarau di sisi dia. Dunia dilanda kemarau soal ekonomi, tak ada ekonomi di sisi dia. Dia duduk dengan Tuhan hak tak berubah, Al-Hayyul Qayyum, hak hidup dan menghidupkan. Sebab itulah wali-wali Tuhan antara sifat-sifat dia tidaklah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah rasa takut dan tidak pernah rasa duka cita. Kerana apa? Sentiasa duduk dengan Tuhan dia. Kita rasa serabut, rasa kecewa, rasa serabut, macam-macam benda kerana kita duduk dengan makhluk. Apa yang kita inginkan tidak berlaku, kecewa kita. Apa yang kita nak tak jadi, Allah serabut perut. Benda masalah begini, macam-macam kerana kita hidup dengan makhluk. Maka nak jadi wali hati seorang kekasih Tuhan, duduk dengan Tuhan. Maka perasaan gundah gelana, serabut perut pedang ni tak ada. Maka antara tepatnya adalah di dalam sembahyang. Wal mujalasah lahu, dan dapat bersekedudukan baginya, yakni duduk dalam majlis Tuhan, dipanggil majlis. Duduk satu majlis dengan Tuhan. Tuhan tidak bertepak, kita hak bertepak lah ni. Kita bahas bersekedudukan ni kita, bukan Tuhan. Supaya cerita Nabi Muhammad naik ke langit jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan atas langit tu siapa dia? Nabi Muhammad. Bukan Tuhan. Tuhan bukan duduk atas langit. Tepat tu tepat Nabi Muhammad. Pas rasa bersekedudukan, rasa dekat-dekat tu kita. Tuhan tak dekat, tak jauh, tak rapat, tak setuh, tak gapo. Jadi semua sifat-sifat yang kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, dekat, jauh, hak kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak ada tepat. Bukan kata rasa jauhnya Tuhan. Siapa dia jauh? Demo ke Tuhan? Tuhan tidak jauh. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku ni dekat semacam. Dekat tak dekat aku lebih dekat daripada tengah. Oh, dekat daripada tengah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher hak tengah mu. Kita ni kalau benda duk tengah ni tak ada, paling dekat sekali. Tak ada. Kalau kata berat sebelah kanan, mungkin kok kiri jauh sikit. Kalau orang ni duk sebelah kiri, mungkin alik kanan rasa jauh. Ni orang tengah lebih dekat lagi aku. Lagu mana tak tahu. Tuhan nak royak dia tu dekat, tidak bersetuh, jauh, tidak berenggai. Orang tua kata. Lagu mana nak faham Tuhan? Kita tu. Kita sendiri tu kena faham. Kita dekat, jauh tu kita, bukan Tuhan. Kerana Tuhan tidak ada istilah jauh dekat. Kalau dalam kitab sufi kata orang ni jauh lagi, orang tu jauh, bukan Tuhan jauh. Dekat dah tu, dekat kita bukan Tuhan. Jadi zorah-zorah, makan, tempat dan masa itu kita belaka, Tuhan tak ada kaitan dengan dah. Ada orang tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, payah kodok, jauh kodok nak cari Tuhan ni. Lama kau perjalanannya? Katanya Syekh Abdul Qadir tidak jauh, hanya 2 langkah sahaja. 2 langkah musafir lalu ke Tuhan. Katanya orang tu Allah dekatnya. Dekat ya Tuhannya. Gapo dia? Selakah buat taat, selakah tinggal maksiat. Siapa selalu ke Tuhan? Bukan tergebel siapa ke Tuhan. Bukan kebar siapa ke Tuhan. Bukan boleh setuh orang jadi sia selalu siapa ke Tuhan. Tu tak ada kaitan dengan Tuhan pun. Tak ada kaitan sapak Tuhan. Apa maksud sapak Tuhan? Hati kita. Hati kita memahami Tuhan. Sekadar ilmu kita. Tak boleh sapa kepada hakikat. Katanya ulama sufi, seorang wali sampai kepada kemuncak ilmu dia. Tu siapa tu? Ilmu dia bukan ilmu Tuhan. Hakikat sebenar Tuhan tak boleh nak sapa. Tak boleh dicapai. Tetapi seorang hamba mencapai satu peringkat tinggi daripada ilmu dia, maka dipanggil wusul ilallah, sapa ke Tuhan. Lagu mana? Dapat duduk dengan Tuhan dan memutuskan diri kepadanya. Kita putuskan hubungan daripada yang lain, duduk dengan Tuhan. 5 minit tak apa dah sehari. Insya-Allah benda ni akan merubahkan kehidupan kita. Kadang-kadang 5 minit ni merubah ke perangai kita 40 tahun. Kadang-kadang 2 minit ni merubah ke perangai kita 60 tahun. Kadang-kadang 1 minit ni merubah ke
semaya kita hok lalai selama ni. Betul ya benda tak lama ya. Kalau kita tengok cerita orang-orang sufi dulu, tak perlu lama nak jadi wali, tak perlu lama nak jadi kekasih Tuhan. Ada satu kitab nama Risalah Kusyairiyah dipanggil. Risalah Kusyairiyah ni dia himpun cerita-cerita wali Tuhan. Yang mana wali ni pernah menjadi penjahat zaman dulu. Ketua perokok, bukan jenis bakar comel lah, bukan jenis anak tok guru, orang jenis berjuruh daripada muda pak tua. Tak. Jenis bakar jahat daripada awal. Bercuri, berzina, kena orang teno, curi orang, bunuh orang, apa dia. Tiba-tiba cerita dia satu malam jadi wali. Tak payah ngaji pondok, tak payah. Nadah balasah, tak. Patu apa dia? Dia terdengar baca juga daripada wali juga berkali. Satu ayat saja dengar, pop, bertukar daripada jahat kepada baik. Bertukar daripada orang hak Tuhan marah jadi orang saya. Sebentar ya, sebentar satu dengar. Ayat Quran sekali dengar ya, pop, berubah lalu kehidupan kita. Sebab tu nak berubah ni ya kena ada masa dia. Gapo dia? Bila masa dia? Satu hari kita akan dipanggil oleh Allah. Pada masa tu kita tak mampu nak tolak dia. Masa tu kita berubah. Tapi kalau nak cuba-cuba, biasa orang akan tewah. Cuba nak jadi baik, betul jadi jahat mula. Betul jadi baik, betul jadi jahat. Tetapi apabila dia terima panggilan tu, dia sahut saja, sudah. Bertukar selalu dia. Hak kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kita ni duk lama, duk terang. Betul baik, betul jahat, betul lipat orang, betul ikhlas, betul menunjuk, betul apa dia. Duk main sebentar-sebentar lagu tu. Kawan tu tak ada mengaji pondok, sekelip mata jadi wali, hati bersih selalu. Oh, payah. Bila kau dia bertukar menjadi lagu tu? Apabila dipanggil Tuhan. Katanya Imam Haddad, orang ni boleh berubah apabila dia dipanggil Tuhan. Gapo dia panggilan Tuhan? Kita rasa sendiri. Kadang-kadang katanya Imam Haddad, satu peristiwa berlaku kepada diri kita. Seperti peristiwa yang sangat menyedihkan kita. Kita jadi terkejut, maka kita jadi kembali kepada Tuhan. 100%. Tak payah dengar ustaz mengajar, tak payah apa dia. Ada berlaku peristiwa dalam diri kita, sangat sedih, kita jadi lepas, habis kembali kepada Tuhan. So, tu panggilan Tuhan tu. Kadang-kadang berita yang sangat menggembirakan kita. Sangat menyukakan kita, menyebabkan kita tinggal habis kembali kepada Tuhan. Selagi mana tak dapat panggilan itu, payah sikit kita nak jadi betul-betul. Biasa jadi tapi kita jadi macam berubah semula. Katanya Imam Haddad, tunggu panggilan tu. Lagu mana cara nak tunggu panggilan tu? Gi cari tempat-tempat. Ya ada tempat-tempat dia tu yang panggil ni. Atas kalbok tak ada lah. Megi ketan pun tak ada juga. Nampak kedai-kedai makan, tempat-tempat minum, tempat-tempat buah, tempat-tempat main kerong tak ada lah. Tapi cari tempat tu. Katanya Nabi Muhammad, setiap hari itu ada pemberian Tuhan. Ala fata'arradu laha, hendaklah kamu membentangkan tubuh kamu untuk pemberian Tuhan itu. Nak pergi cari mana? Cari tempat hak hidayah lah. Masjid-masjid Tuhan, majlis-majlis ilmu, nasihat-nasihat orang alim. Pergi dengar hak tu. Insya-Allah takut kena so perkataan kita ingat pas kemati. Ada orang tu dengar so perkataan ingat pakai sudah. Hok lain dok mengaji hikam, dok mengaji ketai, udai, ikan macam-macam tak jadi apa, tiba-tiba mengaji. Orang bodoh letak ya mari kecek dengan dia. Pam, senyap sudah cerita selalu. Berapa banyak kita tengok ulama kita mengaji rata tak jadi mursyid dia. Tetapi hanya dengar satu perkataan orang biasa, Prof. Habis hancur belaka segala ilmu-ilmu dia pun rasa hancur habis. Kita nak tahu mana benda lagu tu, pergi cari tempat-tempat dia. Supaya kita lah nak makan kena cari restoran-restoran. Kerana restoran akan membentangkan macam-macam menu, macam-macam masakan, macam-macam minuman. Maka begitu juga hidayah, tarikkan Allah Ta'ala, jazbah Tuhan ni, maka kena cari tempat-tempat dia. Majlis-majlis sebut nama Tuhan, majlis-majlis sebut nama Nabi Muhammad, pergi dengar dulu. Takut tarik sekali dengar tu tarik dah. Pakai sudah lah kitanya. Pada masa tu tak payah. Tok Imam tak payah tegur saya, Tok Imam. Tak payah ajar saya semaya, jadi nak semaya sendiri. Tak payah gerak bangun subuh, jadi nak bangun subuh sendiri. Tak payah ajar ikhlas, hamba nak ikhlas sendiri. Tak payah ajar kata jangan kecek nipu, hamba takut sendiri nak kecek nipu. Tak payah ajar sendiri. Buat apa? Satu benda tu saja. Hidayah dan taufik Tuhan tu kan mari lagu tu.
Jangan duk tunggu rumah lah, duk tengok TV, kabar-kabar tunggu hidayah. Tengok TV 3, takut ada dalam TV 3. Belek TV 4 pula. Tengok TV 9, TV sia. Mana ada. Kenapa? Kena cari tempat lagu tu, sunnatullah. Boleh tu nak buat atas pohonnya apa boleh. Kalau atas pohonnya apa boleh. Nah. Tetapi sunnatullah ni ada tempat-tempat dia. Nah, katanya Imam Haddad, memang Tuhan boleh buat apa saja. Ada cerita tu bila-bila jalan tu perut jadi wali Tengah-tengah jalan tak khabar apa jadi wali. Hati dia ping berubah, tak tahu alik-alik jatuh. Berubah. Tapi kita ni kena carilah. Jangan duk koyak waktu duk jalan kata hangpa nak cari hidayah, takut-takut jumpa dalam ilmu ko. Boleh juga tapi kita nak kata lagu mana ni. Dan dapat padanya itu mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhan dia. Maka dalam semayalah terakak segala hijab-hijab, segala pelindung-pelindung daripada hati kita untuk melihat kebenaran Allah, untuk mendengar kata-kata Tuhan. Lah ni bukan Tuhan terselindung, tetapi hati kita yang terselindung. Tak ada benda boleh menghijab Allah, tetapi yang dihijab tu kita. Bila dibuka hijab tu? Kalau kita semaya ngoti. Maka dibuka hijab selah. Semakin tipis hijab kita dengan Tuhan, maka cahaya tu semakin terang. Maka kita semakin yakin dengan Tuhan. Kalau orang tebal ni hijab tak nampak apa. Tak soroyak lah. Tok imam mari, tok bela, tok siok, ustaz mari atas langit. Mana syarah pun. Dia tebal hati tak nampak apa. Tapi dia nipis dia nampak dah. Nampak. Tu. Maka hijab ni banyak. Ada hijab goni, ada hijab ilmu, ada hijab ibadah, ada hijab makrif. Macam-macam. Hijab ni pertama hijab gelak. Gelak. Selok gelak, yakni hijab maksiat. Hijab dunia, tu panggil gelak. Kedua, hijab cahaya. Selok cerah, yakni hijab ibadat kita. Duduk rasa kita berjuru. Duduk rasa kita pandai. Duduk rasa kita baling. Duduk rasa kita khusyuk. Duduk rasa kita tawaduk. Duduk rasa kita kenal Tuhan. Duduk rasa goni ibadat saja. Cahaya saja. Maka ni tak jumpa Tuhan lagi. Baru duduk dalam cahaya. Maka cahaya ni kadang-kadang orang penat. Sesak dalam cahaya. Sesak dalam gelap mudah. Orang tahu benda ni dalam gelap. Kita pergi jumpa orang budak-budak dok main kita pakai seluar cari. Dia rasa dia gelap. Allah malu kerana ustaz kata Allah ana pakai seluar lagu ni. Orang cepat sedar sebab dia duduk dalam gelap. Kita bawa lampu suluh dia nampak. Allah lapu mari mana ni kata hamba rasa gelaknya malunya. Tapi kalau orang tu semaya dah. Orang tu mengaji dah. Orang tu ada anak murid dah. Bawa lampu, kalau lampu tak terang pada dia tak nampak. Dia rasa cerah tu. Hamba cerah tu. Kapo dia lagi nya. Sudah. Ni kata sesak dalam cerah ni. Sesak dalam cerah. Ya hidayah ni ada dua. Hidayah kepada Islam, hidayah dalam Islam. Hidayah kepada Islam orang kafir nak kenal Islam. Hidayah dalam Islam orang Islam sendiri tu nak cari. Tu hidayah dalam Islam. Hak beratnya hidayah dalam Islam. Katanya ulama sufi, kalulah kuda jauh daripada air. Tak apa dia tak jumpa cari air sebab dia jauh daripada air. Ni depan ni dah air. Tak pergi minum lagi. Memang berat kuda tu. Hak jauh daripada air tak apa, munggu bahasa dia tak jumpa cari air, tak apa, sesak dalam tak jumpa cari air. Hak ni depan mata dah tak pergi seruk lagi. Tak ada apa. Hak ni panggil sesak dalam cerah. Ramai orang payah nak kembali kerana dia rasa dia sempurna dah. Apa salah gapo dia lagi? Katanya Imam Ghazali hak berat lagi nya pakai ulama pula. Kau tebal pakaian tu menutup dia. Hamba betul tu. Pakaian hamba betul tu. Kehidupan hamba betul salah gapo dia lagi. Kena tukar gapo dia. Sudah. Maka peringkat manusia ni banyak. Ada peringkat lagu ni, ada peringkat lagu ni. Kita boleh mari balasah pun alhamdulillah dah. Tak sudut koyah tinggi menjadi kau nafsu dah pulaknya. Tetapi nak belajar, nak berkenalan dengan Tuhan kena ada semacam. Kalau tak ada guru, perjalanan kita akan ditipu oleh iblis. Iblis ni dia masuk capur dalam alam ni.
Kadang-kadang mengatik nampak cahaya. Kadang-kadang kecek jadi mulut masing. Setuh orang jadi gini. Nah, orang mimpi kita jadi wali. Kita pergi terbang, masuk alam malaku, masuk langit pertama. Oh. Tidak kau kita mengaku kita wali. Ni tak rasa lagi pun kita. Cutera tu hajuk sekali malam ni. Tengah kejam mata perut terbang naik langit pertama. Wali dah buat kita. Tak dengar kata. Tok Imam tegur. Bangun subuh. Subuh apa Tok Imam tak tahu hamba wali. Tok Imam duk semaya tonggak-tonggak tak tahu alik-alik berjatuh. Tok Imam aja naik langit pertama. Tok Imam kata hamba tak erti tak payah. Tu kena kata. Nampak sesak barat habis. Setan masuk capum dah lagu ni. Maka sebab itulah kalau tidak ada guru, ramai murid tersesat. Sebab tu antara ajaran sesat ni adalah murid tak sapa. Lagu mana tak sapa? Tak ada sapa tapi boleh dah benda. Tak ada sapa lah mana lagi. Maka guru dia meninggal. Ataupun dia hilang daripada guru dia, benda mari tak tahu lagi mana. Maka dia mendakwa macam-macam. Ambo lagoni, sudahlah. Temu rabulah kita. Nah. Tu penting guru. Guru ni bawa kita perjalanan rohani ni kena ada guru, kalau tidak sesat kita. Bo nak semaya begini tak ada masalah apa. Ni kita semaya tak terbuka lagi. Cutera kita kat takbir Allahu Akbar. Pom pecuh surah ni tengok malaikat dak lambar tata lagu ni. Lagu mana kita nak semaya? Tidak kau gila kita. Maka ada orang tak Tuhan tak buka sesuai dia ngapok kita. Nah, semaya tak nampak gapo, nampak pintu, nampak cermin, nampak lapu tak apa. Padan dah dengan kita ni. Tak sudut minta lebih-lebih lah, takut tak khabar kak punuh kita. Sebab tu setengah wali kata antara doa wali, ya Allah ya Tuhanku jangan beri lagi sebelum daripada siap. Ada orang tak siapa kenal Tuhan lagi tapi Tuhan wi macam-macam tu. Bimbang belanda lagu tu. Setengah orang biar siap dulu, lepas tu nak wi tak apa. Nah, kadang-kadang kita tak siap tak berapa nak minta dah. Macam-macam nak terbang, nak isi minyak berpakai. Nama tak payah pergi. Oh tak payah. Minyak naik ikut dia naik amo pakai dulu ni. Oh yang sedap kata kecek ni. Nak pakai nak mudah. Tu kata akak hijab daripada hati deh. Hati kita bukan Tuhan, tak ada benda yang boleh menghijab Tuhan, kita yang dihijab sebenarnya. Nyatalah padanya itu segala haqaiq dan asrar. Ketika semaya itu kita akan nyata. Jelas apabila terbuka hijab saat ni, maka segala keimanan, tauhid yang kita selama kini duduk faham, jelas nyata. Antaranya keterbukaan alam malaikat. Nampak dalam malaikat. Oh selama kini hamba duk royak ya. Hamba duk percaya ya malaikat. Weh malaikat. Boleh tengok luh mahfuz, boleh tengok goni. Oh keyakinan dia haqaiq. Hakikat yang tak boleh disuruh, tak boleh nak sebut, tak boleh nak gapo, rupanya terbuka ketika semaya. Ketika lain terbuka juga, ya terbuka juga, tetapi ketika semaya terbuka cara semaya. Ada yang kata saya dapat rahsia ni ketika puasa, ya boleh juga, tetapi semaya dia ada rahsia-rahsia dia. Supaya kita lah masuk dalam restoran, tomye sedap cara tomye, sup sedap cara sup, nasi goreng sedap cara nasi goreng. Jadi kalau kita makan nasi goreng tak serah tomye. Kau serah tomye. Kalau gitu pakai beli so lah. Mungkin makan nasi goreng serah tomye ada, sambal bilih pun ada, serasa belaka tak payah lah nah. Jadi lagu tu. Tu Syekh Daud mengajar kita semaya tahap tu. Nampak kita nipis ya. Nah. Tetapi kalau boleh semaya cara lagu tu sudah dah cerita kita. Tak payah polis. Tak payah PDRM, tak payah SPRM. Semaya lagu ni ya. Jadi keputusan natijah jawapannya di semaya kita. Nah, asrar dan rahsia-rahsia. Ada benda orang tak boleh beritahu. Dalam kitab pun tak jumpa cari, tetapi apabila terbuka hijab nampak rahsia. Ya Rabbi. Lagu ni bentuk langit rupanya. Lah malaikat lagu ni rupanya. Ale jin lagu ni rupanya. Ale roh lagu ni rupanya. Langit pertama ni ada gon ni rupanya. Rahsia-rahsia banyak. Maka orang mula-mula masuk dalam alam rahsia ni kadang-kadang tertipu. Jangan kata selamat lagi. Selamat dalam apa? Lepas dah tara. Jangan.
Alam ni paling bahaya lebih daripada baik kita semaya tak khusyuk, baik kita semaya bodoh tu tengok lagu ni daripada tertipu dengan alam tu. Alam tu jangan. Oh, khayal lah kita terabal tak dengar kata orang dah masa tu. Tak iman nasihat, tak bela nasihat, mari balas tak usah mari dah. Ambul. Oh. Hok maya masjid tak jadi belakau. Ha. Demo lama tak pergi kelas. Kelas gapo? Bukan tahap ambo duduk dengar lagu tu ramah-ramah penuh pena ni, bukan tahap ambo duduk belaga lutut ngapa pok ni. Syekh Aziz pun panggil mari, moga tok guru dia panggil. Mari Syekh Aziz Bustami kata, "Bapa tak mari kelas, hamba napok lo ni tak mari lah mana?" Hamba ada kerja tok guru. Adalah yang buat alasan gini. Katanya Syekh Aziz Bustami, hamba ada dengar cerita. Betul kau duk saing-saing, duk royak lah. Kata dia mau masuk syurga lah, gapo dia. Dia pun jawab lagu tu lah. Muka rasa tinggi tu. Gitulah Tok Guru. Style macam. Supa deh. Katanya Syekh Aziz Bustami, tak apalah, molek lah. Cuma ginilah kalau malam ni dia mari, kata hamba kiri salah ke dia, boleh ke tak? Kau pocik tu. Kata Syekh Aziz Bustami kiri salah. Tak apalah, tak apa. Mari kita oyak lah. Kecek. Takdir malam tu mari kawan tu. Mari macam biasa. Ajak kawan ni jalan. Jalan. Apabila jalan ke syurga tu, dia pun jalan-jalan tu dia teringat. Oh, Tok Guru dia pesan. Kira salah. Katanya, Pocik. Apa dia awal? Hamba ni, Tok Guru hamba, Syekh Aziz Bustami kira salah. Bunyi lagu tu bertukar. Pemandangan yang indah rupanya di tempat sapuh. Duduk dengan sapuh, tepat kotor dan najis. Gimana benda lagu tu? Setan telah menipu manusia. Baru dia tahu. Perjalanan sufi bukan khayal. Bukan cerita-cerita khayal Avenger. Bagai tak betul, bagai tak tahu. Semoti ni. Allah tu. Ni banyak. Allah malaku, Allah roh. Bukan khayal yang dibuat oleh makhluk. Dibuat oleh iblis. Iblis boleh buat. Manusia boleh buat menara berkembang, menara goni. Kalau dia pada pasir, kita boleh buat tamir. Ni setan. Bagai ni. Baik ya. Jadi berhati-hati. Lo ni ramah juga kadang-kadang. Ada orang nak kebaikan bagus dah, tetapi ditipu oleh setan. Ni cahaya. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhan dia. Dalam semaya berlaku. Sebab tu orang boleh semaya lama. Sebab dia boleh benda lagu ni. Kita semaya lama rasa serabut. Sebab tak boleh gapo satu. Supaya kita lah duduk cacat. Tak ada orang wis sama seria. Tidak kau jadi serabut perut bedah. Ni kalau buat orang wis 5 ria. Kau duduk. Kau banyak boleh. Kau suka duduk cacat. Lagu tu. Dan jernih hati dan sirnya. Apabila duduk dalam semaya, hati semakin jernih. Tak jernih lagu mana anwar terpancar. Cahaya-cahaya. Benda-benda hak itu boleh tengok. Tidak kau bersih hati dia. Dulu gila ke dunia. Lah ni tak gila lah mana. Hijab sungguh supaya tulah. Kecek tak ngapu lah mana dah. Dah boleh benda dah. Dan ialah perhubungan antara hamba dan tuannya Azza wa Jalla. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Bermula sembahyang itu imaduddin. Sembahyang itu tiada agama. Di fardu ke solat wallahu a'lam. Ada soalan ke? Belajar dengan benda-benda lagu ni. Siapa bila duk bahas rukun semaya baca Fatihah siratal labi duk betul. Nama duk main wala duk betul tu. Betul dalam hati kita. Ada seorang di Jawa nama dia Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan. Gelar dia dapat gelar Paku Jawa. Paku Jawa. Bisa tak bisa dia, kalau tak ada dia seolah-olah bergocok pula Jawa ni. Syekh Khalil Bangkalan, guru kepada Kiai Hashim Asy'ari, pengasah kepada Nahdlatul Ulama. Dia ni baca Fatihah kalau kita dengar wajib mufarakah. Orang Indo baca. Nampak
Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudah kita baca taubat lillah tak semayang dengan dia. Tapi dia ketua pada masa tu. Anak murid wali saja, paku Jawa, syekh kole bangkal. Kita baca Fatihah comel, jing tak lari. Soko asra tak terbuka. Dia baca. Tu kata kadang-kadang kebersihan hati tu penting juga. Betul kita mengaji, betul ke baca, bagus, tak salah, memang kena belajar. Tetapi jangan kau tu saja. Ada benda lagi. Beli kereta duduk sebih body saja. Cak telah bubuh metalik, enjin tak cara. Pas nak tolak naik kereta. Ya kena enjin, kena sebih juga. Biar padan dengan body mesti. Lari enjin mesti. Ni enjin tak ada apa. Buka-buka berat lagi tak ada enjin. Pamerai lah jawapan dia. Museum lah kereta tu. Ada orang kata kalau mak ayah kita mati, kita buat baik boleh pahala. Kalau kita buat jahat boleh dosa kepada ayah kita. Tak boleh. Kerana dalam ayat Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Hatu khususiat kepada umat Nabi Muhammad. Manakala kebaikan tu tak royak, berarti kebaikan boleh diberi kepada si mati. Dan hadis Bukhari pun ada sebut dua benda sepakat ulama sampai kepada si mati. Pertama, doa. Apabila kita pergi berdoa kepada si mati, ya Allah ya Tuhanku, rengeng agak azab dia. Ya Allah ya Tuhanku, doa, sepakat. Sebab itulah disyariatkan sembahyang mayat. Kalulah semaya doa kita dalam semaya mayat tak ada pedah apa kita berdoa kepada si mati. Maka pertama disyariatkan semaya mayat berarti doa tu sampai. Beri kesan kepada si mati. Ya, beri kesan. Kedua, dalam hadis Bukhari kata, sedekah. Sebab ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, mak hamba mati terkejut. Tetapi seingat hamba dia kata kalau dia hidup dia nak sedekah. Lagu mana kalau hamba sedekah? Siapa kodok pahala? Nabi kata, ya. Dua benda ni sepakat ulama. Siapa dia kata tak siapa tak tahulah dia mengaji kitab gapo dia, Taurat, Zabur, Injil mana tak tahu. Tetapi kita mengajinya dua benda ni siapa? Pertama doa, kedua sedekah. Tak ada khilaf. Manakala baca Al-Quran, kita baca Quran, kita pun ya Allah ya Tuhanku. Kalau ada pahala dalam bacaan ni hamba nak sedekah kepada mak ayam. Tu khilaf ulama. Dua benda sepakat. Kita jamu orang, wi makan ke orang, niat kepada mak ayah kita. Tentu dah boleh pahala. Tak suruh dengar Ustaz Siratul Labi tu. Jadi kejahatan tak naik kepada si mati, kebaikan saja naik kepada si mati. Lagu tu. Sebab ayat Quran kata, kalau boleh hantar pahala, amun nak hantar dosa tak boleh hantar dosa sebab ayat Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Ada orang tanya doh hamba ni, bunyi buratu betul kau dak menunjukkan orang nak mati? Buratu tu nak mati tu bunyi. Mana hamba tahu? Ya kata orang tua ayat lagu tu, hamba tak tahu tu. Berkali orang tua tak tahu zaman dulu takut kau buratu kau lagu mana kata bunyi buratu. Tu kata ada orang nak mati. Dia kali nak mati kau mana tak tahulah. Hamba tak boleh nak komen tu tahu lagi mana hujah dia ambil Apa hukum sujud rapat siku dengan latar ni siku kita duduk gini. Makruh hukum dia. Kerana Nabi ada lagi lapai kelakuan binatang dalam sembahyang. Antaranya duduk serigala. Ni duduk serigala ni rapak ni. Maka hukum dia makruh sahaja. Imam Suyuti sebut di dalam Amalun Yaumin Walailah. Dia kata kalau kita semaya tahajud lama sangat lenguh kalau semaya tahajud lenguh bahu ni kau siku ni kan boleh kita tukar di lutut. Tukar gini di lutut. Jangan perapak sebab makruh. Apa hukum dengar ceramah lewat malam? Lepas pada tu esok tak bangun subuh. Haram kau dengar ceramah weh. Dengar ceramah tu hukum dengar ceramah lah. Ngaji jauh. Silap kita lah. Kecuali kita yakin. Dengan kita dengar ceramah ni maka penyebab memang kita tak akan bangun subuh. Yakin. Baru berdosa. Tapi kalau tak yakin, mungkin sebab kita letih kau muka apa, faktor lain lagi, maka tidak memberi kesan hukum dengar ceramah ni. Hak tak semaya tu salah dia lah. Ada setengah guru hamba kalau orang tidur time subuh dia tak gerak. Kita pun heran.
Kalau dia tak bangun, dia tak gerak. Dia kata kalau kita gerak, dia tak bangun, nyanyo dia. Baik dia tidur, mungkin tidur sebelum subuh lagi, dia tidur tak apalah. Jangan dia tak semaya ya. Kalau dia tak semaya sebab tertidur tak apa, sebab Tuhan pun tak marah. Dia tak gerak, perik sungguh kita kata. Geraklah. Kalau kita gerak, orang pas subuh kita gerak, ya bangun petang kok tidur pula. Dosa dia. Baik tak gerak langsung. Tapi kita was-was juga buat lagu tu. Molek juga tidur dengan dia, dia tak gerak. No. Jadi kalau sekolah letih sangat boleh tidur dengan dia lah. Nama. Tapi kaedah dia betul lah lagu tu. Apa hukum semaya sambil ketawa suka batal kalau keluar suara. Nah, kalau tak apa. Nah, kalau bunyi tak ada apa. No, batal semaya. Apa hukum rokok tidak mengikut 90 darjah? Gini, straight betul gini. Hukum dia dapat pahala rokok. Cuma tak dapat pahala sempurna. Ya beza pahala dan pahala sempurna. Kalau sempurna ni kena betul ke tulis belakang kita straight lagu tu baru dapat pahala sempurna. Kalau kita rokok tak betul lah misalnya ada kendah kau ataupun naik dapat pahala rokok insya-Allah nah. Ustaz cubui gak ciri-ciri guru yang sikoh lah hok boleh percaya sebab kadang-kadang ramai guru banyak ilmu tapi kurang adab. Kita cari ustaz-ustaz tutup guru kita, hok kita tengok dia tu teringat Tuhan. Teringat ke Nabi Muhammad. Sama ada perkataan dia, pakaian dia, perbuatan dia. Kadang-kadang seorang guru tak boleh tunjuk contoh yang sempurna. Tapi dari sudut ilmu dia kita boleh ambil. Okey ambil dari sudut ilmu saja. Hok moleknya ambil hok sempurna lah. Tetapi payahlah nak cari hok sempurna lah ni. Ulama mengarang beribu-ribu kitab. Kerana apa? Kerana dia rasa dia akan mati. Kerana hak sempurna ni law ni tak ada dalam bentuk orang, ada dalam bentuk kitab. Imam Ghazali jadi kitab dah, tak jadi orang dah dia. Dia tak ada dah. Mujur dia mengarang. Sekalipun kita tak sempat dengan dia, kita boleh rasa tarbiyah daripada dia dengan kita baca kitab-kitab dia. Sebab itulah banyaklah baca kitab-kitab wali. Kalau buat pengarang tu doktor kau gapo dia hak tak semaya bel, hak mandi junuk tak tahu alik-alik jatuh tak seduk ikutlah. Cari hok pengarang dia orang kata wali belaka. Baru ada ilmu dia ada nur. Lagu tu. Carilah hok perangai-perangai. Kalau ni perangai dia boleh kira tapi ilmu dia tak ngaji nampak tapi juruh kawan ni. Ambil juruh dia. Jadi ke guru kita dari sudut juruh dia. Kadang-kadang kita tengok orang kampung biasa tapi Allah jujurnya tak nipu orang, tak ambil piti orang, jujur. Belajar dengan dia kejujuran. Jangan tanya hukum akal dia. Guru kita kena ramal lah. Dari sudut hukum hakik guru ni. Dari sudut akhlak guru ni. Sebab ulama-ulama dulu pun lagu tu. Dari sudut pekoh, ni tok guru dia. Dari sudut tasawuf, tok guru dia lagu ni. Dari sudut ni, dari sudut tarbiyah dia, guru lagu ni. Sebab payah dah. Zaman dulu payah dah lah ni. Lagi-lagi nak cari seorang ke sempurna belaka kak. Payah lah. Biasanya, lagu tu lah. Betul kodok. Kalau perempuan beranak, dosa dia gugur. Dosa ni antara kelebihan beranaknya. Hamba tak tahu hadis kau apa dia. Dia kata apabila seorang wanita beranak, keluar anak, maka Tuhan saling semua urat-urat di tubuh dia dengan urat yang baru. Ada kata diampung dosa dia. Ni hamba tak tahulah tarah hadis tara mana. Hukum kanak-kanak lelaki yang belum sunat tiba-tiba pergi kain semaya kita, lagu mana hukum dia? Batal semaya kita? Tidak batal. Tidak batal. Kerana najis orang tak jauh ini dipanggil najis waham. Najis waham, najis yang disengka saja. Kerana biasa budak ada najis, tapi yakin tak? Takut tak ada najis tak itu nya pergi. Jadi apabila budak pergi kita tak wajib batal semaya. Pakai kita semaya gitu. Pada semaya baru kita nak cek pempeh dia, kalau dia ada najis. Baru tengok, ada najis saat ni. Maka batas semaya. Okey. Batas lalu, tak payah dibatas lalu. Semata-mata pegang. Apa hukum orang perempuan tengah semaya nampak rambut? Rambut ni aurat, tak boleh lah. Pukul rambut gak. Tak boleh lah, kena tutup.
Nah. Sikit lagi. Ustaz boleh ke orang Kristian menggunakan kalimah Allah? Mohon penjelasan. Oh, sudah. Bagai ni soalan. Dengar orang lain lah. Syarah hamba syarah juga kat Allah. Gini. Nama Allah ni nama Tuhan yang sebenar. Kalau orang kafir nak guna, gunalah. Tak ada masalah apa. Tapi guna dengan cara mulia ke. Nah. Misalnya orang nak sebut nama Allah, ikutlah. Hal penting dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian. Orang kafir salah kalau orang kafir nak puji Allah? Tak salah. Cuma orang kafir faham Allah itu bukan sebagaimana kita faham. Kita faham Allah ni Tuhan sebenar. Tak salah kita dan kita tak boleh nak marah orang kafir. Saya nak puji Allah awak boleh tak? Boleh lagi. Nak guna penggunaan dengan maknanya Allah awak baik. Allah dah. Allah kita faham. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi kalau dia faham makna Allah itu Tuhan hak tiga bapa tu, tak leh lagu tu. Tu bukan nama Allah tu. Hak tu tokong. Orang kata, tak apalah nak win nama Allah, dia faham lagu tu gini. Nama demo gapo dia? Contohnya nama demo biskut. Nama pak cik gapo biskut. Nah. Okey, kalau kita guna nama mak cik kita letak pada nama Kak Anyi. Mak cik marah tak? Dok saya letak nama biskut dia. Saya letak Anyi saya nama biskut. Pak cik seru hati tak? Oh, gamuk guna nama hamba pada tempat yang tidak layak. Hina setara tu. Pas nama Allah letak pada benda setara tu. Molek ke tak? Kita fikir dengan akal kita. Nah, sekalipun kita kata di Mesir tak apa. Di Mesir tak ada kekeliruan. Sebab dia penggunaan bahasa Arab. Allah dia tak ada guna gok gapo dia tak ada masalah gapo. Kita dah jelas dah. Cara kita Bible kita pun kita faham dah lok gok dia pakai lagu tu. Jadi kalau tukar nama Allah jadi keliru, jadi pening kita sini. Kalau sebelah Mesir dia faham dah kalau orang-orang Nasrani, Kristian tu pun dia panggil Allah patutlah. Patut orang Yahudi pun Eloya dia tu pun Allah juga. Patut lagu mana? Tak apa kalau tak keliru. Lah ni takut ada maksud mengelirukan. Nah. Jadi kita nak lari orang kafir nak kata lagu mana? Kafir dia berat lagi. Dia nak guna hak tu. Dia hina macam-macam. Tapi kita kena pertahanlah kalau bolehnya. Nah. Kalau ginilah tukar nama hamba lah. Nama dia dalam kitab Bible pun nama hamba lah. Tak sotoklah nama Tuhan hamba. Biarlah dia mau letak masuk apa dia ambil nama hamba. Tak sih kau tak kenal kau nama hamba. Dah nama Tuhan tak sih. Nama demo tak rela letak pada benda hina. Kabar letak Tuhan pada benda hina. Dua hujah kita. Kalau dia kata tak saya faham Tuhan yang sebenar. Kalau Tuhan yang sebenar awak masuk ke Allah. Supaya kita akidah. Dia percaya ke Tuhan juga Allah Taala. Tak saya faham sebenarnya Allah itu adalah Tuhan tiga. Tak boleh. Bukan lagu tu jadi keliru. Keliru lagu mana? Betul belakang lah jadinya. Hak ni Tuhan dia Allah juga. Hak ni Allah je. Sudah jadi keliru lah benda lagu ni. Jadi selama mana kita duduk di Malaysia ni tak keliru dah. Kayak jelas dah. Apa nak sangat nama lain? Ambil lah nama muka lain. Allah macam-macam lah permintaan ni. Nak makan nasi goreng. Ya molek kita goreng nasi. Kata gapo jangan duk minta pelik-pelik lagu ni. Macam-macam tanya. Suami isteri. Suami isteri bersentuhan batal ke wuduk, batal wuduk. Kerana apa? Kerana dia bukan mahram. Sebab tu dia boleh nikah. Kalau tak batal wuduk, dia tak boleh nikah. Sebab ada asatizah Malaysia kata tak batal. Aduh lah. Siapa jadi trend orang sekarang buat video pergi suami isteri kemudian solat. Subhanallah. Ustazah tu akan tanggung. Apa yang ia fatwa ke dia akan tanggung kalau benda tu betul ataupun salah. Amun nak ayat kata salah, mazhab lain kata, buat cara ambil ismaya cara mazhab Hanafi. Ni ambil batal ismaya cara Hanafi, ambil ismaya cara Syafi'i. Ngaruk kau si kok dah. Tumih numih nasi khabu. Patu cuah air jadi tomie. Hok mana nak jadi ni kata jadi pening kata. Mabuk air tapel lawak kijak lagu ni. Boleh makan belaka tapi boleh pak tandah lah kita nyo. Ustaz pernah cerita kisah Ma'ul Hayah Nabi Khidir. Adakah daripada sumber hadis ataupun cerita Israiliyat? Cerita Ma'ul Hayah ni kita ambil dalam tafsir banyak sebut cerita ni. Maka ingat,
tafsir bermula daripada tafsir At-Tabari. Tafsir paling tua sekali, hok rapat dengan zaman sahabat sekali. Kedua, hok ada riwayat kata hok paling rapat lagi kalau ada tafsir Ibnu Abbas. Ada tafsir Ibnu Abbas. Hok ni Sayyidina Abbas sendiri, anak murid dia sendiri tulis. Tafsir paling rapat semenjak daripada tafsir hok sedekat, siapa tafsir hok besar-besar, hok muktabar, kebanyakan dalam kitab tafsir. Apa jadi berjilid-jilid? Sebab ada cerita Israiliyat. Ingat, ulama-ulama tafsir tidak pernah menolak Israiliyat. Sebab tu dalam kitab dia penuh dengan Israiliyat. Kecuali dia kata, cerita Israiliyat itu mengganggu akidah, maka barulah boleh ditolak. Kalau tak ada Israiliyat, satu tafsir saja ada riwayat kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia ada murid kepada Ibnu Taimiyah. Maka dia mengarang satu kitab tafsir, dia bersihkan semua kitab-kitab tafsir dulu. Daripada Israiliyat, maka dia tafsir Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir. 4 jilid lebih kurang tebal tu, jekal lebih kurang lagu tu. Tafsir Tabari, gapo dia ulum belah-belah jilid tu semua ada Israiliyat belaka. Kita nak pergi Ibnu Katsir nak tolak ulama lain, tak cerdik dalam pengajian ilmu. Pergi seorang, tak ada orang lain belaka. Mau pergi Ibnu Katsir lah, orang lain salah belaka. Ibnu Katsir cebok daripada Tabari. Ibnu Katsir cebok daripada. Patut tolak lebih tu. Tak cerdik. Kalau dia mau tak siap cerita tak apa. Kalau hangpa nak cerita hangpa ya dah. Kalau tak ganggu akidah boleh riwayat. Hak ganggu akidah baru seperti cerita Nabi Allah ke apa? Nabi Allah Ayub ni. Hancur tubuh dia. Tu tak boleh lah sebab ganggu akidah. Nabi Allah Ayub tu ke, dia kena menyakit siapa hancur tubuh, siapa tinggal lidah dengan hati saja. Tu tak boleh lah menjadi nabi lagu mana menyakit lagu tu. Tu mengganggu akidah. Tu tak boleh diriwayatkan. Tapi kalau tak mengganggu akidah boleh diriwayatkan. Orang tanya mengenai cerita Israiliyat, Nabi kata ya dak, bukan pun dak. Nabi kata. Nak kata betul pun, nak pergi sangat pun dak, nak kata ya pun dak. Lagu tu. Boleh percara Israiliyat, adakah boleh rosak ke akidah? Ada banyak. Tak rosak akidah. Rosak akidah tu jangan nak pergi lah. Banyak soalan lah. Minggu depan lah. Balik makan Maggi ketai pula lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah rabbana. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.